Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, kitab Riyadhus Salihin bab ke-32. Nombor bab sama tak dengan kitab? Sama. Sama. Bab ke-32, keutamaan orang-orang muslim yang lemah, orang-orang yang fakir dan orang-orang yang tidak dikenali. Ya, baik. Jadi tajuk ini perlu disyarahkan dan insya-Allah pada tengah hari ini kita mengambil masa untuk mensyarahkan tajuk ini sahaja tanpa kita masuk kepada hadis yang pertama. Insya-Allah hadis pertama kita masuk minggu hadapan. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih memulakannya dengan firman Allah daripada surah Al-Kahfi ayat 18. Surah Al-Kahfi ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Dan bersabarlah wahai Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja ataupun pada petang hari dengan mengharapkan keredaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka. Baik. Okey. Jadi tajuk ini diletakkan selepas daripada tajuk mendamaikan sesama manusia. Dan tajuk yang datang ini secara umumnya adalah tajuk yang membicarakan mengenai golongan orang muslim yang dhaif, yang lemah, yang fakir dan yang tidak dikenali. Marhain lah, begitu, bukan golongan atasan ataupun bukan golongan bangsawan. Ya, baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak dikenali, yang dimaksud dengan bab ini adalah hiburan bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang lemah badannya atau akalnya atau hartanya atau kehormatannya dan lain sebagainya yang dianggap lemah oleh sebahagian manusia. Baik. Jadi tajuk bab ini bukanlah untuk membawa kepada kaum muslimin ni jadi muslim yang lemah. Ya, tidak. So muslim yang kuat itu lebih disukai berbanding dengan yang lemah. Ya. Tidak juga tajuk ini bertujuan membawa orang muslim ni agar menjadi fakir. Tidak juga tajuk ini membawa kepada orang muslim ni agar mereka sentiasa low profile. Tak boleh begitu. Ini ada satu perbahasan. Sebab bila kita lihat Muslim menggalakkan umatnya ini, Islam menggalakkan orang muslim menjadi orang yang kuat. Kuat ni dari segi apa? Pertamanya jasad, tubuh badan. Ya. Itu dia kena ada satu, orang Islam ni kena ada satu ciri tubuh badan yang baik lah. Macam tu. Ya. Baik. Tak mesti pergi gym. Tapi sihat lah. Kan? Baik. Waktu ustaz-ustaz dia kena kurang makan. Ustaz banyak makan. Kan? Orang jamu. Pengalaman jadi ustaz memang macam tu sifat dia. Orang suka jamu, makan. Makan. Saya pun pernah naik sampai 80 dulu. So, kan, tuan-tuan haji jamu kan. Tuan-tuan haji ni orang dah pencen ni makan banyak mana badan dia tak naik. Jadi dia galak kalau kita makan macam dia juga. Jadi habis itu. Penampilan tak apa cantik lah. Begitu. Ya, baik. Okey. Jadi jadilah orang-orang muslim yang kuat, itu perintah daripada agama. Orang-orang yang fakir ni maksud dia di sini bukanlah membawa kepada kaum muslimin jadi fakir, tapi hakikat terutama di zaman awal Islam, umat Islam ni dia banyak yang fakir. Yang masuk Islam ni bukan daripada golongan atasan. Ekonomi umat Islam ni berubah pun ketika mana akhir pemerintahan Nabi. Itu pun bukannya kefakiran itu dapat dibasmi 100%. Tak. Ekonomi mereka ni berubah sedikit demi sedikit.
Kalau kita kata zaman dah sampai ke zaman Muawiyah apa semua tu dah lain lah, dah umat Islam dah semakin mewah. Masa itu dah ada semakin ekonomi mereka bertambah baik, ya. Baik. Dan orang Islam juga tidak digalakkan menjadi low profile selama-lamanya. Kerana kita juga perlu menaikkan ataupun kita perlu meletakkan seorang Muslim itu pada tempat-tempat tertentu. Contohnya dalam politik. So tak boleh, tak apalah orang Muslim kata politik tu kotor, maka semua orang tak masuk politik, biarlah orang lain ambil. Habis, tak boleh. Jadi ada tempat yang mana kita perlu untuk menaikkan orang Muslim, gitu, ya. Dan cumanya kenapa tajuk ni datang bicara tentang orang lemah, orang fakir, orang tidak dikenali? Ini sebahagian menyatakan bahawa inilah keadaan Islam di awalnya dulu. Sebab tu ada seorang sahabat nama dia Adi bin Hatim, ni orang ternama, ini Nasrani. Dia Nasrani ni, dia agama yang tak berapa mendapat tempat di tanah Arab. Dia tak macam Yahudi, dia tak macam agama penyembahan berhala, ya. Dia tak macam agama bintang ni pun dah lama mati dah. Agama apa nama dia? Sabiin apa? Wasabiin nama agama dia. Sabiin tu orang-orang penyembah bintang tu dulu dalam Al-Quran sebut. Pun dah lama mati. Dan ada satu agama lagi, Nasrani. Tapi Nasrani ni dia tak berapa dapat tempat di semenanjung tanah Arab. Agama itu adalah agama kerajaan Rom, ya, Kristian lah. Dan ada wilayah negara negara Afrika yang dijajah oleh Rom, seperti Ethiopia, Habasyah. Sebab tu Raja Najasyi itu asalnya Kristian. Dan bila orang Ethiopia jajah Yaman, muncullah Abrahah, tu agama Kristian. Abrahah tu. Gitu. Ya. Ada satu pendapat lah menyatakan dia adalah Kristian. Tapi adakah orang semenanjung tanah Arab ini mereka masuk Kristian? Ada, tapi amat jarang sangat. Sebab kefahaman agama Kristian itu tak mendapat tempat di sisi orang Arab. Tapi adalah beberapa orang, contohnya Adi bin Hatim. Dia Nasrani. Dia mengamal kitab Injil lah. Begitu. Tapi tak tahu juga sejauh mana dia punya Kristian itu, adakah Kristian seperti hari ini atau Nasrani yang mengamal kitab Injil. Sebab kalau dia mengamal kitab Injil, bila sudah datangnya Rasulullah, dia kena ikut Nabi. Macam tu, ya. Ada yang menyatakan macam Adi bin Hatim ni, dia bukan Nasrani Kristian seperti hari ini. Maknanya dia pengamal kitab Injil. Jadi dia tak mau tinggalkan Injil walaupun sudah ada Rasulullah di hadapannya. Tapi bila Rasulullah datang bawa kebenaran, dia yakin. Cumanya dia tak mau masuk Islam pasal apa? Pasal dia tengok Islam ni lemah. Dan memang Nabi sebut, Nabi mengetahui keyakinan dia kepada Islam, tapi Nabi kata bahawa dalam sudut hati kamu tu, kamu lihat Islam ni lemah. Penganutnya orang-orang fakir, orang-orang tidak ternama, golongan yang lemah, hamba dan sebagainya. Itu kan akhirnya Nabi janji kepada Adi bin Hatim ni 3 benda kan. Siapa ingat peristiwa ni? Pertama, Nabi janji kan, ingat Syahid? Tak ingat. Nabi janji kepada Adi bin Hatim ni, yang pertama dia, kamu akan lihat kota Hirah. Kota Hirah ni ibu negara Farsi. Kerajaan Farsi itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Dia tersentak. Suatu benda yang amat mustahil untuk berlaku pada masa tu. Farsi kuat. Rekod di zaman Nabi itu, ketika Nabi di Mekah kan, Farsi perang dengan Rom. Rusia perang dengan Amerika lah. Farsi itu diperang dengan Rom. Rom kalah. Tiba-tiba Nabi kata kota Hirah, ibu negara Farsi akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Dia terkejut. Kan? Yang kedua, Nabi janji apa? Nabi janji kamu akan lihat Islam memerintah dengan penuh keamanan. Nabi janji orang perempuan daripada kota Hirah itu yang masuk Islam, dia boleh berjalan kaki dengan aman sampai ke Mekah menunaikan haji. Itu dalil yang digunakan oleh sebahagian para ulama, menyatakan wanita yang tidak punya mahram pun boleh menunaikan haji, asalkan mereka bersama ma'a qaumun udul, bersama dengan satu kaum muslimat atau kaum muslimin yang adil, dipercayai agama mereka. Sebahagian ulama distrik orang perempuan tak ada mahram, gugur kewajipan haji walaupun dia mampu. Ada tak ada mahram? Adalah macam ibu tunggal,
tak ada anak lelaki, adik-beradik tak ada, kalau ada pun rayuan tak dapat, dia seorang dapat pergi. So ada ulama yang strict masalah ni. Atau ada sebagian ustaz-ustaz kita pun, ada seorang muslimat dulu, dia tanya saya kata boleh. Dia tanya seorang ustaz tu kata tak boleh. Itu puan gugur kewajipan haji pun, sebab puan tak ada mahram kan. Tapi saya nak pergi jugalah, dia kata. Tak boleh, kata puan tak payah pergi kan, tak ada kewajipan. Malah dia kata kalau keluar tu haram lah, district lah sikit. Apa dia punya istilah moden, radikal ya, bukan radikal dia macam apa, dia macam bukan ekstrim. Dia ada satu fahaman dia anilah, dia kan. Kemudian dia jumpa saya sebenarnya, kata saya kata ya. Haji boleh, boleh. Ya, boleh. Umrah tak boleh. Haji boleh. Sebab haji itu sudah dikira pergi bersama dengan muassasah, itu dikira bersama dengan kaum yang adil. Makna dia ditemani oleh satu pasukan kaum muslimin yang dipercayai. Umrah macam mana pun dia tak boleh. Bawah 45 tahun dia tidak boleh tanpa mahram. Walaupun ada grup. Itu undang-undang dia. Ya. Untuk wallahu alam, saya tak pernah cuba lah. Tak pasti, tak ada dia tipu mahram ke apa semua. Orang boleh buat tu, tapi saya kata haram, jangan buat begitu. Dia pakai nama orang lain. Boleh, ada je yang ramai je yang buat. Ngaku jadi saudara. Cuma dia tak boleh terbang flight Saudi lah. Umrah dia sah lah, dia berdosa lah buat menipu begitu. Ya. Macam dulu kan, satu masa kerajaan Saudi tak bagi orang lelaki yang tidak berihram tawaf di depan Kaabah. Dia kena tawaf ke atas kan. Tiba-tiba kita pergi menipu saja-saja pakai ihram. Saya tak buat begitu. Ada orang ramai orang buat kan. Buat apa? Berdosa lah. Macam tu. Masa tu pun saya pergi umrah tu sekali je saya tawaf, tak larat. Sekali tu je lah masa saya buat umrah tu. Sekali tu je saya tawaf. Lepas daripada tu saya tak tawaf dah sampai saya balik. Sebab saya nak tawaf ke atas tak larat. Saya memang ada problem sikit tumit. Sebab tu saya tu kan, jalan jauh dia rasa lah. Jadi bukan rasa boleh jalan jauh, tapi kena pakai lapik. Jadi sebab ke atas tu kita tak boleh pakai kasut kan. Jadi saya tak tahan, tumit saya tak tahan kena tile tu. Jadi saya tak boleh nak teruslah. Saya buat 3 pusingan ke atas tu, saya dah berhenti. Saya tak larat. Tapi lepas tu dah buka balik bawah tu, dapatlah kita tawaf sunat banyak kali sebab ruang dia kecil. Macam tu kan. Jadi sebab ada hadis Nabi sebut la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram. Jangan seorang itu bermusafir, ya, seorang perempuan bermusafir melainkan bersamanya mahram. Tapi tiba Nabi sebut, kamu akan lihat golongan wanita, mereka keluar daripada kota Hirah tu dengan aman sampai Mekah untuk tunaikan haji. Daripada segi hukum fiqhnya itu sebahagian pandangan lah, mazhab Syafi'i dan selainnya, mereka berpandangan boleh kalau disertai dengan sekumpulan wanita yang adil. Dan saya juga berpegang pandangan di sini, haram wanita bila mana dia bermusafir seorang diri tanpa ada peneman dia. Itu saya serik dalam masalah tu. Contohnya kalau dia pergi mana-mana lah, daripada UK ke daripada mana, balik seorang apa semua kan, itu semua tak boleh. Saya berpegang pada masalah, strict lah saya masalah ni. Kurang-kurang dia mesti ditemani oleh satu kumpulan lah, walaupun perempuan semua, tetapi dengan jumlah yang mana jumlah itu logiknya dapat selamatkan dia daripada sesuatu perkara yang tidak diingini. Begitu. Bahkan ni ada aktiviti baru. Shah Alam banyak ni malam-malam baliklah. Saya balik kuliah pukul 10, pukul 10.30, pukul 9 malam pun dah ada dah jogging seorang-seorang tengah malam. Dia jadi trend. Kadang perempuan. Itu pun semua benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Walaupun bukan pemusafiran, tetapi situasi itu situasi yang tidak aman, tidak selamat. Malah perempuan naik motor seorang pun bahaya. Perempuan bawa kereta tengah malam seorang pun boleh kira boleh lah, tapi pun still terdedah kepada
bahaya. Tapi masalah kereta mungkin ringan sikit lah, dia boleh lari dan sebagainya kan. Demikian ya. Baik. Dia waktu Saudi ni, bila dia larang perempuan bawa kereta dia pro and con lah. Satu sudut dia bagus. Baik tu kadang kita tengok yang mengamuk atas jalan pun kadang bukan lelaki, perempuan ni emosional. Satulah, tu tak apalah yang tu kan. Cumanya banyaklah kebaikan bila dia tak bagi perempuan bawa kereta tu. Kan. Tapi bila dia bagi tu, dia tak bagi pun satu isu lain juga, jadi masalah. Orang perempuan di Saudi ni jadi masalah lain lah pula kan. Sebab tu bila dia jiwa memberontak, bila dia keluar Saudi, dia lepas habis pakaian dia apa semua, tukar pakaian pakai skirt. Itu berlaku kan, sebahagian lah. Okey, baik. Ini janji kedua Nabi kepada Adi bin Hatim. Janji ketiga, sebab apa? Sebab Adi bin Hatim tengok Islam ni dia tak ada apa-apa, nothing. Kerajaan tak ada, apa tak ada. Tapi Nabi kata Islam akan takluk kota Hirah, ibu negara Farsi. Kedua, Adi bin Hatim tengok Islam ni dia tak mampu nak jaga keamanan. Nak jaga macam mana dengan Arab macam ni. Arab ni, jangan kata perempuan, lelaki musafir pun risiko kena rompak cukup tinggi. Lanun, padang pasir. Qutta'ut tariq dia panggil. Tak ada kerja, pergi tekat orang, pergi curi barang. Lanun dulu naik unta. Lanun sekarang ada lagi naik pickup 4x4. Masih ada. Di antara sempadan Saudi ke Yaman, banyak. Macam tu. Kan? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Adi bin Hatim tengok Islam ni tak ada apa, miskin. Penganut miskin. Rasulullah itu pun sendiri hartanya tak ada. Rasulullah kata kepada Adi, aku berjanji bahawa kamu akan melihat Islam memimpin dalam keadaan harta umat Islam melimpah ruah. Dan Adi bin Hatim ni bila dia masuk Islam, dia hidup panjang sampai zaman Umar tu dia hidup lagi, dan dia tengok bagaimana tentera Sa'ad bin Abi Waqqas menumbangkan Farsi kota Hirah itu. Kan Farsi jatuh di tangan Umar. Panglimanya pada masa itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tengok benda tu. Dia lihat, dia ingat balik janji Nabi. Dan kebetulan pada masa tu orang Farsi ni bila dia tumbang kerajaan dia, dia masuk Islam. So dia tak macam Rom, dia terbalik. Dia kerajaan Farsi ni teruk, kerajaan dia runtuh terus sebab dia pernah koyak surat Nabi dulu. Tapi istimewanya orang dia masuk Islam. Dia tak macam Rom. Rom kerajaan dia kalah, kerajaan dia masih kekal, tetapi orang dia tak masuk Islam. Bila kita tengok orang Rom tak masuk Islam. Kecuali orang Syam. Sebab Syam tu dia asal Arab, Syria tu. Yang lain lari. Sebab tu kita tengok orang Eropah dia tak masuk Islam. Tapi kita tengok orang Iraq, orang Farsi, orang Iran, walaupun Syiah lah hari ni kan. Iran dulu dia Muslim, dia jadi Islam. Tu dia masuk Islam. So kebetulan pada masa tu, tahun berikutnya dilihat sekumpulan wanita keluar daripada kota Hirah itu melakukan perjalanan sendirian sampai ke Mekah untuk melaksanakan haji. Cumanya Adi bin Hatim kata aku tak melihat janji yang ketiga tu. Dan tapi aku yakin dia akan berlaku. Harta umat Islam melimpah ruah. Sebahagian para ulama menyatakan itulah zaman Umar bin Abdul Aziz yang memerintah selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan. Dalam dinasti Bani Umayyah. Buat pertama kalinya dalam pemerintahan dinasti Bani Umayyah, pemerintahan dikembalikan seperti metod kenabian, cara Nabi. Begitu. Ada pandangan lain kata bukan tu akan berlaku di akhir zaman, wallahu alam. Tapi yang paling dekat dengan zaman Nabi itulah di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Baik. Jadi bukanlah tajuk ini membawa kita kepada untuk jadi lemah dan sebagainya, untuk jadi fakir, tidak. Tetapi hanya tajuk yang membawa kepada maksud memuliakan orang-orang yang wujud dalam Islam, orang-orang golongan seperti ini yang wujud dalam Islam, khususnya pada awal-awal Islam dahulu. Begitu ya. Sebab dia nak berubah ni, memang Nabi suruh berubah, tapi bukan semua orang dapat berubah dalam masa singkat. Pertama, yang keduanya, bukan semua orang dia mampu untuk berubah. Kan? Bill Gates memang dia fail exam dalam kelas dia, dan orang yang cemerlang dalam kelas dia bekerja dengan dia satu masa nanti. Bukan satu masa, itu memang jadi realiti lah. Bill Gates, kenal? Microsoft. Dia fail. Memang dia kata dia fail exam apa semua, kan? Tapi orang yang cemerlang dalam kelas dia bekerja dengan dia hari ni.
Ya, Bill Gates ada lagi ya? Ada kan? Tapi bukan semua orang jadi macam Bill Gates. Ada orang fail terus fail. Kan? Sebab itu Nabi tak mendesak. Kan? Cuma Nabi usaha. Sebab apa? Kita ingat dalam hadis, kalau belajar bab muamalat, kita akan jumpa satu orang yang hutang. Dia hutang banyak lah. So Nabi kata kepada dia apa yang dia ada apa semua kan. Nabi dia ada begini, kemudian dia ada kapet ke apa kat rumah dia, apa lebih kurang macam tu lah. Kemudian Nabi suruh lelong. Kapet tu Nabi nampak ada harga sikit, kemudian dia suruh lelong lah. Nabi suruh lelong dan dia lelong. So bila dia lelong tu, dia dapat dengan satu jumlah harga. Nabi suruh dia beli apa? Kapak. Ya. Kemudian dia kerja dan Nabi nak minta suruh dia berubah, dan dia berubah. Nampak? Itulah kaedahnya. Maknanya kalau kita tengok Nabi suruh umat ni keluar daripada kemiskinan. Macam tu. Macam tu dah. Ya. Jadi macam orang kita sama jugalah. Kan? Ya, bukan tak ada bangsa lain yang miskin, ada. Cuma bangsa kita ni dia majoriti. Jadi bila bangsa kita majoriti, bila miskin pun jadi majoriti lah. Macam tu. Demikian lah. Jadi kita kena keluarlah daripada kepompong itu. Cumanya bukan semua orang mampu. Dan bila mana kita lihat masih ada lagi di kalangan kaum muslimin yang miskin, masa itulah kita bacakan hadis-hadis kelebihan tentang golongan-golongan seperti ini. Dan kita kena tengok juga hadis-hadis seperti ini, kena tahu kita nak baca kat mana. Hadis-hadis ni saya tak bawa kalau saya kuliah dekat kawasan yang kan, kuliah kat mana Damansara Haik, baca hadis kelebihan orang fakir. Tak kena. Damansara Haik tu siapa duduk? Mana ada orang fakir duduk situ? Demikian. Dan kalau kuliah untuk golongan asnaf, okey. Macam tu. Sebab saya pernah kena. Saya baca hadis berkaitan dengan kelebihan sedekah, saya tak tahu bahawa audiens tu adalah asnaf. Tapi saya baca hadis kelebihan memberi sedekah. Kami ni macam mana Ustaz? Ustaz baca kelebihan sedekah, kami ni orang yang sepatutnya terima sedekah, bukan bagi sedekah. Tergamam saya. Saya kata saya baca hadis tak ikut audiens, tak kena pada audiens. Macam tu. Jadi kita tengok jugalah hadis-hadis seperti ini. Sebab tu kalau kita tengok Nabi, ada hadis yang Nabi puji orang-orang fakir, ada hadis yang Nabi puji orang-orang yang punya harta. Sebenarnya konteks Nabi berbicara itu pada sahabat yang berbeza. Ya? Baik. Okey. Macam hadis jadi hamba lah, kan? Jadi hamba ni kan, dia kalau dia buat kesalahan pun dia separuh kena. Betul? Kalau dia tuduh orang zina, tuduh orang meliwat, kan? Bingung betul lah politik kita hari ni. Tak usah peduli lah, kan? Benda-benda begitu. Tuduh orang, dia kena qazaf, dia tak bawa saksi, kan? Dia tuduh orang, dia tak bawa saksi. Dia tuduh, bukan dia dakwa kena. Orang yang mendakwa kena liwat, orang yang dakwa kena rogol, dia tak payah bawa saksi. Dia mangsa, dia kena bicara lah. Ni orang yang tuduh orang lain, so dia kena bawa saksi 4 orang. Tanpa saksi, mana-mana orang yang menuduh bawa tanpa saksi, habis dia kena qazaf. Kalau hamba, qazaf dia kena berapa sebatan? 80. Kalau dia hamba, dia kena 40. Dia kena separuh. Macam tu. Kalau dia hamba melakukan zina, ya, dia belum kahwin, dia melakukan zina, dia kena berapa sebatan? Seorang hamba dia melakukan zina, 50 sebatan. Dia kena separuh. Kalau hamba dah kahwin, dia lakukan zina, kejam separuh mati. Sebab kalau orang merdeka, dia kejam sampai mati, dia kejam separuh mati. Itu ada bicara lain tentang masalah rejam, ya. Itu hamba. Tapi adakah kerana benda tu Rasulullah nak selama-lama umat Islam jadi hamba? Bukan. Tidak. Bahkan hamba kalau dia buat kebaikan pun dia dapat 2 kali ganda. Itu hamba. Bila dia buat kebaikan, dia dapat 2 kali ganda. Bila dia buat buat kesalahan, dendanya separuh. Tapi bukanlah itu membawa kepada Rasulullah terus minta umat Islam jadi hamba pada masa itu, tak. Tetapi Rasulullah mengetahui
bukanlah bila kata Islam datang memperjuangkan kebebasan manusia, maka sehari dua boleh selesai. Tak. Dan kena ingat, Rasulullah tidak pernah mengarahkan mana-mana orang supaya menjual ataupun membebaskan hambanya serta-merta. Tidak. Kerana hamba adalah aset pada masa itu. Sebaik-baiknya kalau dia ada hamba, biarlah hamba itu ditebus. Kalau tuan tu tak buat salah pada hamba dia, biarlah dia ditebus, biarlah tuan itu perolehi harta, wang. Itu cara yang terbaik. Begitu. Tapi kalau macam tuan ni pernah buat salah, kan ada satu kes kan, dilempangnya hamba dia tu. Lempang tu dia menyesal. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah berlempang hamba aku ni macam ni. Rasulullah panggil hamba dia tu. Rasulullah panggil hamba tu, Rasulullah tanya kepada dia kan, aina Allah, di mana Allah? Tu hamba dia kata, Allahu fis sama'. Dia kata Allah di langit. Dan itu menunjukkan satu bukti hamba tu seorang yang beriman. Kan Quran sebut amintum man fis sama', kan? Adakah kamu tidak berasa aman dengan siapa yang di langit? Allah lah maksudnya begitu. Kemudian Nabi pastikan bahawa dia seorang Muslim, maka Nabi kata dengan sebab itu maka kafarahnya adalah bebaskan dia. Sebab apa Rasulullah suruh bebas serta-merta? Sebab dia dah buat salah. Tuan dia tadi, dia pergi pukul. Tapi kalau tuan dia berjaga dia baik, tak buat apa-apa, Rasulullah pun tak suruh bebaskan macam tu saja. Rasulullah lebih gemar supaya hamba itu dibebaskan dengan cara jalan yang betul, iaitu dengan wang ringgit. Macam itulah. Itu lebih baik. Okey, baik. Sehingga pernah satu orang dia akad mudabbar itu pada hamba dia, iaitu dia akad pada hamba dia, kalau aku mati kamu bebas. Itu ada satu akad dalam bab perhambaan. Kalau aku mati, dia cakap pada hamba dia, kamu bebas serta merta. Maknanya kamu tidak menjadi harta warisan kepada anak aku. Macam tu. Dia terus bebas. Sampai bila Nabi tahu, Nabi tanya kepada sahabat tu, apa yang kamu punyai? Tak ada apa ya Rasulullah. Kalau aku mati, dia ni seorang lah harta yang aku ada. Tapi aku dah akad kepada dia. Ya, aku dah akad. Maknanya kalau aku mati, dia bebas. Rasulullah kata batalkan akad itu. Boleh batalkan akad itu. Dan sebabkan dia dah ada rasa akan terbebas tadi bila tuan dia mati, Rasulullah bebaskan dia, hamba tu, dengan Rasulullah bayar kepada tuan dia 800 dirham ke apa, tak ingat saya, lebih kurang harga dia. Maknanya Rasulullah nak supaya pembebasan hamba itu berlaku dengan tuannya dapatlah keuntungan. Sebab hamba ni kemungkinannya salah satu faktor dia dapat hamba kerana dia beli. Macam tu. Ya. Mungkin. Baik, wallahu alam. Jadi supaya kita nampaklah di sini bahawa bukanlah tajuk ini membawa kepada untuk kita jadi golongan lemah fakir, tetapi ada golongan ini ataupun majoriti umat Islam pada awal Islam daripada golongan ini, dan mereka pada masa itu mengambil masa untuk keluar daripada kefakiran dan juga kelemahan ini. Wallahu alam, insyaallah. Baik, hadisnya kita sambung minggu depan. Baik, insyaAllah sambung kitab yang kedua, Umdatul Ahkam. Baca bab apa? Baca bab haji. Bab haji pula, bab korban. Tak payahlah kot ya, insyaAllah. Nak korban lama lagi kot, sebulan lebih lagi. Babul istiqbalil qiblah, bab menghadap qiblat. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nasu biquba'in fi salatis subuh إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى شام فاستداروا إلى الكعبة. Al-Bukhari wa Muslim. Jumpa tak dalam kitab muka surat? Muka surat 43. Baik. Siapa nak baca terjemahan? Dapat pahala. Baca, saya nak semak terjemahan kitab. Bacalah seorang. Baru baca je. Saya nak semak terjemahan dia, betul tak? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah menyatakan ketika orang-orang berada di Quba untuk melaksanakan solat subuh, tiba-tiba seorang utusan datang sambil berseru, semalam diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan baginda diperintahkan untuk menghadap ke kiblat. Okey. Nabi berubah kiblat dalam solat ke luar solat?
dalam solat. Di masjid mana? Qiblatain lah. Masjid dua kiblat. Bukan Quba. Quba ni dia dekatlah dengan Qiblatain ni. Quba ni dekat je dengan Masjid Nabawi. Jadi subuh tu bila nak solat nak solat subuh tu, ada orang bagi tahu semalam Nabi dah bertukar kiblat. Sebelum solat subuh di Quba ni dilaksanakan. Okey, terus Maka menghadaplah kamu ke sana. Ketika itu mereka menghadap Syam. Maka mereka terus memusingkan wajah ke arah Mekah. Okey, baik. Bab menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni rukun ke syarat? Rukun ke syarat? Syarat. Apa beza rukun dengan syarat? Rukun dalam solat, syarat benda yang kena ada sebelum daripada tu. So wuduk syarat lah. Menutup aurat syarat, menghadap kiblat syarat, masuk waktu syarat. Okey. So kalau rukun tak cukup, sah tak? Tak sah. Kalau syarat tak cukup, sah. So, dia hukum dia lah, dia panggil batal. Batal tu apa? Tak jadi ibadah. Tak jadi ibadah. Maknanya bukan kira sah tak sah. Benda tu tak jadi ibadah sebab dia buat macam mana solat luar waktu. Solatlah sempurna macam mana pun rukun, batal ibadah tu batal sebab waktu tak masuk. Betul. Solatlah macam mana pun salah kiblat, tapi tu ada bahas lain lah. Macam tu. Tapi kalau dia tahu kiblat, tak biasa hadap sini, matahari straight lah, tukar, dia saja pergi hadap tempat lain, tak batal ibadah dia. Macam tu. Okey, baik. Jadi kita bahas tentang bab menghadap kiblat, ya. Baik. Jadi semua kita tahu bahawa pada awal Islam, ya, kiblat sebenarnya dia merupakan satu al-hikmatur rasyidah lah dipanggil, satu hikmah yang sangat ada hikmah Allah buat begitu. Pertamanya memang pada peringkat awal Islam ini Nabi suka kebanyakan ibadah kita bertepatan dengan ibadah orang Yahudi. Terutamanya cerita Madinah. Kerana harapan orang Yahudi ini akan lebih tertarik kepada Islam. Walaupun hakikatnya berlaku penipuan demi penipuan dan hanya beberapa orang sahaja Yahudi yang memeluk Islam. Jadi sebab tu pada peringkat awal maka kiblat ni dia menghadap ke arah Baitul Maqdis, tanah yang dianggap suci bagi orang Yahudi. Okey, ini peringkat awal. Sebab tu dipanggil satu hikmah ar-rasyidah, ya. Baik. An takuna qiblatun nabiy wal muslimin, ya, qiblatul anbiya as-sabiqin Baitul Maqdis, dikatakan sebagai kiblat para nabi terdahulu ke Baitul Maqdis. Ya, masjid mana dibina dulu? Masjidil Haram ke Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tak ada hadis dalam riwayat Muslim daripada Abu Dzar apabila ditanya kepada Nabi, maka Nabi kata yang awal dibina adalah, dia bukan menggunakan perkataan bina, ya, perkataan wada'a, wudi'a. Dia ada beza tu. Wudi'a dengan bana. Dia kalau bana tu dalam bahasa Arab tu maknanya bina lah, pembinaan. Kalau wada'a ni makna dia letak. Ya, letak. Jadi kalau kita ikut logik, kalau Baitul Maqdis tu dia jadi kiblat para nabi terdahulu, so berkemungkinan kalau segi pembinaan Aqsa dibina dulu, sebab Masjidil Haram hanya dibina di zaman Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi ditanya dengan soalan wada'a. Wada'a ni maksudnya establish tanah jadi masjid, gazette tanah jadi tanah masjid. So banyak dekat negara kita ni tanah gazette tanah masjid, masjid tak ada. Jawatan agama tak ada duit. Kan? Tanah ada gazette tanah masjid. Yang tu. Bila ditanya kepada Nabi, Nabi jawab yang awal adalah Masjidil Haram dan barulah Masjidil Aqsa, dan jarak di antara keduanya adalah 40 tahun. Itu dalam hadis riwayat Muslim. So kalau ditanya mana dibina dulu, mana Masjidil kan? Saya cenderung begini, tanah yang digazet sebagai masjid terlebih dahulu telah dikira sebagai masjid adalah Masjidil Haram.
Lepas tu baru Allah mengangkat tanah Masjidil Aqsa itu sebagai tanah masjid. Jarak keduanya adalah 40 hari. 40 hari, 40 tahun. Tapi mana dibina dulu? Wallahu alam. Ada kemungkinan Aqsa dibina dahulu kerana dia telah menjadi kiblat yang awal bagi kaum muslimin, bagi nabi-nabi terdahulu. Itu segi binaan. Binaan tak kisahlah bila bina pun, yang pentingnya tanah tu digezet sebagai tanah masjid. Macam tanah haram Mekah tu kan, bila ia digezetkan sebagai tanah haram? Yauma khuliqas samawati wal ard, hari ketika mana Allah mencipta langit dan bumi. Terus digezetkan tanah itu menjadi tanah haram Mekah. Itu walaupun pada masa tu Mekah tak ada orang dan tak ada siapa pun tahu itu tanah haram apa semua kan. Zaman tak ada nabi. Dan Madinah dia lambat. Di semasa zaman Nabi hijrah tu, Nabi mohon kepada Allah digezetkan sebagai tanah haram, jadi tanah haram Madinah, dan jaraknya pun kecil je lah. Dia bainal bukit, di antara Bukit Air dengan Bukit Sur kalau tak silap saya. Lebih kurang dalam 16 km radius ya, tak besar, kecil. Madinah dia kalau Mekah dia besar. Macam tu. Okey. Baik. Fasallu ila tilkal qiblah 16 syahran. Nabi bersalat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama lebih kurang dalam berapa bulan tu? Pada 16 bulan. Setahun lebih. Pada peringkat awalnya lah, ya. Baik. Ayat apa yang turun? Boleh catat di situ, surah Al-Baqarah 144. Ya, 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Memang disebutlah mengharapkan wajah kamu itu ke Masjidil Haram, ya. Baik. Okey, antara perkara pentinglah dalam hadis ni yang saya nak bawakan di sini. Baik. Pertamanya dalam Islam ni menunjukkan adanya adanya pemansuhan hukum dalam Islam semasa zaman kerasulan. Zaman pensyariatan itu masih berlaku. Zaman sekarang ni tak ada hukum mansuh. So kita nak pergi mansuhkan hukum, kita tengok satu hukum ni, ini dah tak boleh ni, kita mansuh tak boleh. Kita hanya boleh kata mungkin daripada segi urufnya tidak, daripada segi situasi masyarakat mungkin kita kata boleh ditangguh dan sebagainya lah. Tapi kita nak kata hukum mansuh terus tak boleh. Betul. Sebab tu polemik rejam tu jadi isu, ya, isu rejam. Sebab kalau kita nak kata hukuman tu dimansuhkan tak boleh lah, sebab sekarang bukan zaman kerasulan. Demikian. Tetapi dia ada perbahasan yang panjang lah. Seorang ada yang pendapat menyatakan dia hudud, ada yang kata dia bukan hudud dan sebagainya. Tapi itu bicara dia panjang. Tapi hukum tak boleh mansuh pada hari ini. Pemansuhan berlaku di zaman Nabi SAW, antaranya pemansuhan hukum menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ditukar kepada Masjidil Haram. Okey. Baik. Jadi disebabkan oleh satu situasi di mana Nabi menukar kiblat dalam solat, maka orang yang dia solat dalam keadaan salah kiblat, saya bagi pendapat paling kuat sajalah dalam masalah ni, ketika mana dia ditegur ataupun orang beritahu dia salah kiblat, maka dia wajib memalingkan diri dia itu ke arah kiblat yang betul tanpa membatalkan solat. Okey. Ada soalan? Jelas. Tak kisah rukun mana lah. Kalau sujud tak, kalau sujud ikutlah maknanya dia boleh tak berubah. Berubah. Kalau dia ada masalah kesihatan, dia sujud dia boleh, nak bergerak tak boleh, dia bangun dululah. Macam tu. Tu cerita kedua. Jadi orang tengah solat bagi tahu solat kiblat salah. Tolong betulkan. So dia buat dono, dia buat tak tahu. Kenapa dia buat tak tahu? Atas dasar dia yakin dia menghadap kiblat tu. So solat dia sah. Kalau dia tak mau ubah kerana dia yakin. Tapi bila orang bagi tahu dalam keadaan dia solat pun tadi dia agak aja kiblat, tiba-tiba ada orang bagi tahu si kiblat salah, dia wajib untuk
Paling kalau dia tak mau juga, solat dia tak sah. Orang tegur Ustaz, tapi tak payah tahu arah kiblat. Macam mana nak tengah-tengah Itu masalah orang yang menegur pula. Kaedahnya dia boleh buat dua cara lah. Sama ada dia boleh bagi tahu dengan suara, menghadap ke sekian dinding, so dia tahu jelas. Katakan, okey, ataupun dia kata pusing 180 darjah. Kan, dia pula matematik fail dulu, tak tahu 180 darjah berapa banyak, kan. Ada cara yang terbaik, kita pegang bahu dia, dan kita putarkan secara lembut. Kalau buat dekat negara Arab senang, orang Arab dia faham. Pegang kita pusing, dia akan ikut terus. Macam tu. Biasa saya buat, sebab masjid saya dah duduk di Arab tu, masjid tu memang kalau bila dia dikunci, kiblat dia mengelirukan. Macam tu. Banyak sangat orang tersalah kiblat. Macam itulah. Banyak kali juga saya betulkan. Orang Arab dia faham, dia senang. Macam tu. Dia paling terus. Okey? Selesai. Kalau dah habis baru tahu, macam mana? Dia kena tengok kenapa kita salah kiblat. Kalau kita salah kiblat kerana kecuaian kita, kita pergi masuk check in di mana-mana hotel di Eropah, kita tak tahu arah kiblat. Kan, kita duduk tengok-tengok tak ada, kita main agak ikut matahari. Habis solat lega, alhamdulillah. Lepas tu kita baring kat atas katil, tengok memang ada kiblat. Itu kecuaian kita. Kita wajib ulang solat kita. Kerana kecuaian kita. Kita sendiri, mungkin kita ada akses, boleh pakai Google ke apa semua, tapi saja kita main teka-teka kan, kecuaian kita sendiri. Ataupun lepas solat tu kita dengar, kita saja tengok renung kat tingkap tu, lah ada masjid tepi tu. Nampak kiblat dia ke mana? Kecuaian kita. Tu kita kena ulang. Bagaimana kalau kita salah kiblat dalam keadaan memang tak ada panduan? Dia ada satu tempat yang mana para ulama kata kita tak perlu mengulanginya, iaitu ketika mana? Ketika mana kita menyedari kita salah kiblat, dan kita salah bukan kerana kecuaian kita, dan kita sedar ketika mana telah berpisah majlis. Maknanya berpisah majlis ni satu tempoh yang lama. Maknanya dah langkau sampai kepada waktu yang lain baru tahu yang tadi tu salah. Tapi salah tu bukan kerana kecuaian kita, memang kita tak dapat nak tahu. Kita dah usaha dengan kadar yang yakin kita menghadap sini, rupanya salah. Tak payah ulang. Faham tak? Kat mana situasi ni banyak berlaku? Ini kes-kes yang orang tengok pada hari ni. Ni muncul satu orang cucu ulama ke apa benda, cicit dia masuk metro kan. Metro pun buang berita tu akhir. Kan? Cerita tentang dia kata kebanyakan masjid di Malaysia salah kiblat. Jadi ni benda yang tak sepatutnya. Nasib baik ahli falak kita keluar dan mereka bagi tahu baliklah. Dan sebenarnya yang matahari tegak atas Kaabah ni apa semua, itu pun bukan untuk kita pergi calibrate balik kiblat masjid tu. Sebenarnya tak perlu. Dia bukannya kita mesti tepat degree tu. Sekarang dah ada, tak apalah, dah ada kan. Sebelum bina masjid dah boleh ukur. Tapi kalau dah bina kemudian larinya tak banyak, mungkin hanya 1 degree apa semua, itu tak jadi isu sebenarnya. Kemudian dia menghadap teruslah ke, sebab dia menghadap itu pun memang still menghadap ke kiblat. Kita ni memang kita ada pengesahan tu kan, kiblat tu. Tapi kalau tarik garis lurus ni, tepat ke kena Kaabah? Sila-sila kena hotel Hilton. Tak kena Kaabah kalau ditarik garis lurus. Sebab kita bukan nak strict garis lurus mesti tuju tepat kena Kaabah, tak. Dia mesti menghadap ke Kaabah, ke Masjidil Haram. So di mana Kaabah? Di sebelah sini, di bahagian sini. Gitulah. Saya ingat dalam 50 tahun, 100 tahun dulu orang kita di Malaysia mungkin kiblatnya tak sama. Kan? Demikian. Jadi bab ni kita kena jelaslah. Kita jangan terlalu rungsing sangatlah kalau duduk. Saya duduk rumah sewa 6 bulan saya salah kiblat. Bukan salah kiblat berpaling terus, dia punya sudut tu tak sama. Dia punya hatta di rumah kita panggil ke orang falak. Tak. Macam mana kita agak? Dah kita pergi ukur masjid je ni. Gini. Sah ya. Sebab kita memang atas keyakinan kita ini menghadap ke kiblat. Macam itulah. Ya.
Dah ada dah. Dah ada. Siapa yang rasa perlu buatlah. Siapa yang rasa tak perlu, bagi saya tak perlulah. Tapi bagi orang yang rasa dia perlu, dia nak, silalah. Boleh je, tak ada masalah. Macam tu. Jadi kalau macam katalah contoh rumah kita tu tersalah, kita duk pergi straight, rupanya sebenarnya dia sengit sikit. So kita sedar tu adakah kerana kecuaian kita? Tak, masa kita pilih itu memang kita dah yakin di sinilah kiblatnya. Kemudian kita solat 3 bulan, 6 bulan. Lepas tu baru ada orang bagi tahu, semua jiran-jiran cakap salah ke apa semua kan. Contohlah. Macam tu. Dan yang itu tak perlu ulang lah, kerana dia telah berlalu pada satu tempoh yang lama. Tapi kalau kita sedar dalam satu kita ambil nisbah kepada satu kadar, kita sedar tu dalam satu tempoh waktu solat tu masih ada, so boleh kita ulang bila mana kita telah tersalah kiblat. Dan itu pun kita tengoklah kesalahan itu setara mana. Kalau ada yang menyatakan bahawa kesalahan tu makna kesalahan berpaling langsung, terbalik terus, itu baru dikira kena ulang lah. Macam tu. Tapi kalau lari sikit dan sebagainya, itu tak menjadi masalah kepada kita. Okey, baik, ada soalan? Baik. Kalau macam ni sudut rumah, dia macam kita kalau dia macam kat bilik ke lain. Lepas tu ada ke bilik nombor ni satu dia ke lain pula. Memang itulah situasi kita sebenarnya dalam rumah. Kalau dalam rumah, anda ke bilik-bilik tak sama. Tak sama dia punya sudut. Jangan banyak sangatlah kalau kita tengok. Kita ambil pada yang yakin lah. Kita ambil sudut berapa. Biasanya orang ikut jam je. Kan? Ni biasanya orang kata kiblat sana pukul 10. So dia agak-agak sudut pukul 10 tu. Macam tu je lah. Macam tu. Kan? Okey. Baik. Cuma bila dah ada khidmat ni, tak tahulah, bagi saya kalau nak ambil okey juga. Sebab dia sekali je kan buat untuk satu rumah. RM50 bayar sekali. Apa kau tak nak keluar ambil yang tu lah, yang time macam matahari pakai. Yang straight tegak atas Kaabah tu. Itu pun dia kena ada alat dia, bukan main tibai macam tu. Dia kena pandai buat lah, kena cucuk bayang apa semua kan. Hakikatnya letak objek tegak straight ikut bayang tu lah. Macam tu lah kaedah dia. Objek pun kena betul tegak. Mari sengit objek ikut tiang rumah sengit. Kan, macam tu. Okey. Ustaz, kalau orang salah kiblat tadi, kita boleh cakap terus dengan dia. Dia tengah solat, kita boleh cakap. Kalau macam selain daripada salah kiblat tu, boleh ke kita cakap dengan dia, baju awak ada najis? Boleh untuk bagi tahu dengan dia. Iya. Cakaplah, bercakap dengan dia lah. Kalau dia salah perbuatan ke rakaat ke, kita boleh cakap. Kita sebab tu yang kita sebut subhanallah, sebab dalam solat tu kita diharamkan bercakap kecuali tasbih apa semua kan, tasbih, tahmid, takbir apa semua tu kan, qiraatul Quran. Jadi kita cakap dengan subhanallah. Sebab itu para ulama menghukum boleh kita menegur imam dengan ayat Quran jika subhanallah tidak memberikan gambaran jelas apa kesilapan dia. Antara contohnya, kita subhanallah dia tak faham, dia dah terlebih rakaat, subhanallah tak faham, boleh tegur dengan ayat Quran. Sebab dalam solat memang ada ayat Quran, memang boleh dibaca. Kan Nabi sebut innamas salatu tasbih, takbir kan, tahmid wa qiraatul Quran kan. Jadi boleh tegur lah. Contohnya macam kita baca satu ayat, tahiyyatuhum fiha salam, itu kan ayat Quran. Jadi bila imam dengar tu tahiyyatuhum fiha, dia tahulah sepatutnya dia tahiyat, kemudian dia bersalam macam tu. Kita luar solat boleh lah. Bolehlah kita cakap, sebab kita luar solat, kita tak terikat dengan larangan itu. Kita boleh menyampaikan apa-apa dengan kadar yang sepatutnya kepada orang yang sedang melakukan satu kesalahan dalam solat dia. Hatta mungkin orang yang sedang bencana, contoh apa? Nak cakap macam mana? Ada kebakaran ke apa, dia tak perasan kan, dia cakap apa? Rumah terbakar, keluar. Solat. Kalau iman dia kuat, dia terus solat, terbakar tengah solat. Kan? Takkan rumah terbakar dia tak perasan, dia kata subhanallah. Apa benda subhanallah? Bagi tahu je lah, sebab kita bukan dalam solat.
Ada kes dulu orang tanya pada saya, Ustaz, dia kata imam tu salah, kami tu subhanallah subhanallah subhanallah, dia tak tahu kan. Saya pun geram, saya keluar solat, saya bagi tahu kan. Saya bagi tahu terus, tahiyat lah, geram kot kan. Macam mana Ustaz? Dia kata. Saya kata tak ada masalah lah, okey lah. Imam tu ketika tahiyat lah, imam tu terus tahiyat lah, okey lah. Kamu je lah solat batal. Dia pergi buat macam tu. Kan? Tak betul lah kaedah dia sebenarnya kan. Lepas tu dia penting, ilmu ni penting. Solat orang belakang imam tu dia kena. Sebab bila saya bahaskan tentang boleh menegur dengan ayat Quran, dia pergi tanya pula ayat-ayat tu apa Ustaz. Jadi kita pun tak tahu ayat tu apa. Macam tu lah kan. Wallahu alam, insya-Allah. Tapi semua perbuatan solat kalau kita nak tegur memang ada ayatnya. Warka'u wasjudu, semua ada dalam Quran ya. Memang ya, aqimu, macam dia pergi duduk apa tu tahiyat rakaat ketiga, dia pergi duduk tahiyat akhir. So kita tak ada kurang kan. So nak tegur macam mana? Subhanallah dia tak tahu. Subhanallah dia diam lagi. So nak tegur macam mana? Kan? Tegurlah dengan ayat supaya dia berdiri. Macam mana? Aqimus salah ke ayat Quran lah. So aqimu, dia tahu perkataan aqimu, oh maknanya berdiri. Kalau tak tahu dia bagi salam, kita bangun sendirilah, kita tambahlah. Kurang kan? Macam tu je lah. Okey, jelas insya-Allah. Baik. Tak ada apalah. Ada soalan dekat tu? Tak ada. Okey, wallahu alam, insya-Allah demikian perbahasan mengenai masalah kiblat. Adapun tempat-tempat yang kita tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka menghadaplah ke arah mana pun yang kita mampu dengan kadarnya. Dalam kapal terbang, dalam train, dalam mana-mana tempat lah yang kita biasanya bagi masyarakat kita ni, saya ingat dalam kapal terbang lah biasanya, ataupun dalam dalam hutan kalau tak ada alat. Tapi sekarang orang masuk hutan pun dah canggih dah. Sekarang dah macam-macam ada kan, macam tu. Dia tempat yang kita boleh tahu kiblat, tapi kita tak boleh nak menghadap kiblat tu. Macam train, macam dalam flight macam tu lah. Kapal laut, puan biasa naik apa, Titanic kan. Kapal laut apa semua kan, macam tu lah. Berpusing-pusing kan. Ikutlah ke arah mana yang diyakini. Lepas tu lepas pusing-pusing tak apalah. Kita kena carilah makna. Kalau maknanya kita boleh menghadap, macam flight tak boleh dah. Kalau memang kita terbang ke Jeddah, memang kebetulan menghadap ke Mekah. Tapi kalau kita terbang terbalik, nak solat macam mana? Kerusi semua ke sana. Duduk terbalik mana boleh. Kecuali Saudi lah, dia ada ruang solat. Boleh solat terbalik lah kan. Macam tu lah. Kalau flight Saudi tu memang dia ada tempat solat. Kalau terbang ke arah timur, memang dia kena solat menghadap ke belakang kapal terbang tu. Sebab memang kita boleh menghadap. Tapi yang tempat lain kita tak boleh kan. Macam tu. Kalau yang duduk business class ataupun first class tu dia ada ruang, itu dia wajib untuk menghadap ke arah kiblat yang sepatutnya, sekiranya ruang itu tidak mengganggu orang lain. Demikian. Duduk je lah. Kalau sebab kalau passenger yang economy class memang dia kena duduk. Saya pun tak bagi dia orang berdiri dekat lorong tu, orang nak guna lorong tu. Ada orang dia ambil kesempatan untuk solat di lorong tu, lorong jalan tu. Ada yang solat di hot seat, hot seat yang depan dia tak ada seat tu, yang dia compartment tu, depan tu kan. Saya pun tak bagi dia orang solat kat situ sebab itu tempat orang, bukan tempat kita. Orang tak selesa apa semua kan. Macam tu. Jadi solat sajalah di kerusi kita masing-masing. Itu lebih baik. Itu. Dan solat kerusi macam mana kita nak hadap kiblat? Tak boleh. Saya kalau solat di kerusi itu, saya hanya kalau kiblat di sana, contoh macam kalau kita terbang ke UK, kiblat kita terbang ke UK, kiblat sana lah. So paling je lah macam tu kan. So kerusi tu kan hanya paling dada lah sikit, Allahu Akbar, atau kita depan. Dan kalau orang tak nak buat pun tak jadi masalah. Sebab mengambil perbuatan Nabi ketika Nabi witir di atas unta tu, Nabi mengangkat takbir menghadap kiblat. Kemudian setelah Nabi angkat takbir, unta itu akan berpaling semula kepada arah perjalanan dan teruskan perjalanan. Macam tu. Duduk. Tak payah.
Boleh ke berdiri kat situ? Seat tu kecil. Macam mana saya? Tapi kalau business class boleh buat. Business class, kalau first class ya, saya tak nafi. Macam tu. Wallahu a'lam, insya-Allah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.